Jadi kami nak ubah persepsi, saya nak ubah persepsi seluruh masyarakat kat Malaysia ni. Research University pun kita buat juga, dan saya nak jadikan pendidikan advanced TVET tu menjadi satu niche pendidikan utama di UKM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton podcast Cetusan Idea episod 1. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Zulkifli bin Abdul Karim, merupakan peneraju kluster pendidikan dan transformasi sosial ataupun ringkasnya TSC dari Pusat Idea UKM, merupakan moderator pada episod kali ini. Untuk makluman sidang penonton sekalian, tajuk siri podcast kita pada pagi ini adalah hala tuju dan pemakasaan penyelidikan Tibet negara. Jadi untuk mengupas tajuk ini bersama saya untuk siri yang pertama ini adalah Profesor Madya Teknologis Dr. Yanti binti Muhammad Afandi, iaitu merupakan Ketua KPU Dinamika Tibet yang mempunyai pengalaman yang agak luas dalam bidang research dan juga hal ehwal mengenai pembangunan Tibet negara. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Yanti untuk menceritakan seberingkaslah kenapa tiba-tiba dapat ilham bersama dengan rakan-rakan lain untuk membangunkan kumpulan pendidikan Tibet. Dipersilakan. Terima kasih Prof. Zul. Saya Haryanti Muhammad Afandi daripada Jabatan Pendidikan Kejuruteraan, Fakulti Kejuruteraan Alam Bina. Sebelum ni saya berkhidmat di UTHM tahun 2007 hingga 2015 dan selepas tu berpindah ke UKM Fakulti Pendidikan 2015 hingga 2018, hujung 2018 dan 2019 awal saya berpindah pula ke Fakulti Kejuruteraan Alam Bina. Jadi masa awal-awal saya berpindah ke UKM tu, saya sedia maklumlah sebagai research university, kebanyakan research university pun kita bukanlah orang kata menjadikan TVET itu sebagai satu kajian utama lah dekat dalam UKM ni, kerana mandat untuk memperkasakan TVET telah diberikan kepada MTUN. Tapi pada pandangan saya, selaku research university, kita perlu menjadi juara dalam apa saja pendidikan. Jadi saya take the challenge. Saya nak mengubah persepsi sebenarnya, mengubah persepsi semua orang, pengurusan, pensyarah, komuniti. TVET ni bukan hanya dibuat di MTUN dan sebagainya. Jadi kami nak ubah persepsi, saya nak ubah persepsi, dan saya nak jadikan pendidikan advanced TVET tu menjadi satu niche pendidikan utama di UKM. So dekat situ datang ilham, saya kena buat untuk bagi satu ubah persepsi seluruh masyarakat kat Malaysia ni. Research University pun kita buat juga. Ada kapasiti yang nak buat. Ada kapasiti untuk buat research dalam TVET. Betul. Okey, terima kasih Dr. Yanti atas pencerahan tadi. Ini baru warming up, pemanas badan sajalah. Sebelum kita terus bergerak kepada agenda yang lebih khusus, iaitu mungkin saya nak tanya soalan yang pertama. Kalau kita lihat sekarang ni pandangan orang ramailah, khususnya ibu bapa, mungkin pelajar itu sendiri yang beranggapan bahawa Tibet ni macam pendidikan kelas kedua, secondary, berbanding dengan pendidikan arus perdana lah. Banyakkan parent lebih suka lah kalau anak-anak masing-masing sama ada lepas SPM terus masuk asasi ataupun terus masuk ke diploma, tapi mereka agak keberatan lah to channel anak-anak tadi dalam pendidikan yang berteraskan Tibet. Jadi banyak tanggapan mengatakan Tibet ni macam ada elemen kurang profesional. Lepas tu ada yang kata macam Tibet ni 3D kan. Dirty, dangerous and difficulty. Kan ini macam tanggapan ni menyebabkan dah meresap dalam masyarakat lah. Jadi pada pandangan Dr. Yanti, bagaimana kita nak membetulkan misperception ini? Sebenarnya kalau kita tengok terlalu banyak variable pun boleh ubah yang menyebabkan berlakunya this misperception. Saya boleh katakan yang paling pertama adalah ketidakfahaman ibu bapa terhadap kebolehan anak-anak dalam bidang teknikal, ketidakfahaman ibu bapa terhadap kerjaya atau bidang TVET. Kita kekurangan kaunselor di sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah yang betul-betul faham mengenai kerjaya dalam bidang TVET, dan pada masa yang sama isu dia adalah promosi
berkaitan dengan bidang TVET dekat Malaysia ni sangatlah kurang kalau nak bandingkan dengan negara-negara luar. Bila kita sebut tentang promosi ni ada banyak misleading. Kalau kita tengok bila anak-anak habis SPM, ayat yang keluar, anda tidak dapat tawaran ke IPTA. Tak apa, kami di bidang TVET menyediakan program-program sebagainya. Jadi itu sendiri sebenarnya telah menimbulkan satu persepsi bahawa kalau kita tak dapat pergi ke aliran perdana, sains dan sebagainya, kita boleh ke aliran TVET. Itu adalah misleading lah yang terjadi kat Malaysia. Jadi yang pertama, apa yang ibu bapa kena faham, setiap anak ni mempunyai learning style yang berbeza. Kita ada audio, visual, kinestetik. Kebanyakannya kalau kita lihat zaman sekarang Z generation dengan alpha generation, mereka lebih kepada kinestetik dan visual. Okay. Jadi anak yang kinestetik ni, kebolehan pembelajaran dalam bidang teknikal adalah sangat tinggi. Okay. Bila ibu bapa faham tentang learning style, learning capacity, guru-guru faham macam mana nak improve ataupun improve kita punya teaching and learning dekat dalam bilik darjah dan sebagainya, itu dapat membantu pelajar-pelajar ni untuk mereka lebih orang kata berkebolehan dalam bidang teknikal ni. So kalau ibu bapa dah tahu anak saya anak yang kinestetik dan visual, dia kena tengok, dia kena buat, baru dia faham. Itu menunjukkan anak ni berkebolehan dalam bidang teknikal. Jadi bila ibu bapa faham mengenai itu, macam contoh kita dah tahu anak kita is very technical person. So bila kita dah habis sekolah ataupun mungkin dah habis tingkatan 3, kita boleh salurkan ke sekolah teknik ataupun ke college vocational. Okay. Yang kedua adalah kaunselor tu sendiri. Kebanyakan kaunselor yang daripada kajian-kajian yang kita pernah buat, kebanyakan kaunselor mereka tak faham sebenarnya betul-betul bidang TVET ni ada bidang apa. Kalau ikutkan kita ada 21 bidang dalam MSIC yang dikeluarkan yang ada dekat dalam KSM. So 21 bidang ni terlalu banyak, ada beribu bidang dekat dalam MSIC. So bila kaunselor faham dan mereka tahu kebolehan anak-anak ataupun pelajar-pelajar, mereka boleh bagi orang kata cadangan. Okay? Mungkin you are not good in reading, tak pandai membaca. Orang yang rajin membaca, mengingat, menghafal ni mungkin dia boleh pergi chemical, boleh pergi sastra untuk jadi lawyer dan sebagainya. Tapi anak-anak yang very hands on, kita selalu kata, okay, you pergi sekolah teknik. Okay. Ambil civil, mechanical, electrical, ambil LK dan sebagainya, ambil PVMA, kita ambil, pergi sekolah vocational dan promosi lah. Macam saya kata tadi, promosi perlu orang kata diperbanyakkan lagi. Kalau kita tengok, saya selalu ke Sweden, kalau kita tengok bila masuk je dalam train tu penuh iklan tentang TVET. Iklan tentang kerjaya TVET. So, kita kena ubahlah promosi oleh kerajaan dan institusi itu kena lebih pelbagai untuk elak persepsi yang menyebabkan perkara ini berlaku. Jadi insyaAllah kalau benda tu dah diadres oleh pihak tertentu lah, baik kita sebagai researcher ataupun mungkin pihak yang offer program tersebut, mungkin salah tanggapan ini kita boleh hapuskan kan, supaya akhirnya boleh memberi satu persepsi yang positif lah. Saya tambah Prof Zul, bila kita sebut tentang 3D dalam TVET ni kita ada tidak terlatih, unskilled, semi skill dan skill worker. Di Malaysia kita melahirkan skill worker yang buat 3D work lah, kebanyakannya adalah unskilled atau semi skill. Yang banyak yang kita ambil untuk 3D worker ni datang daripada warga asing yang tidak terlatih. Jadi memang kita faham kebanyakannya yang buat 3D, ibu bapa ni bila fikir macam anak saya akan lepas bata dekat site. Dia fikir macam tu. Bila anak saya habis je ke belajar daripada college vocational, dia akan pergi site, dia lepas bata, ayak basih, campur simen. Tak, sebenarnya kita kena faham tahap dalam TVET ni ada 2 tahap, TVET dan advanced TVET. TVET adalah di tahap 1 hingga ke 5, sijil sampai ke advanced diploma, dan advanced TVET adalah degree ke atas. Jadi bila anak-anak ni adalah keluaran diploma, mereka akan berada di low managerial punya orang kata position. Paling kurang pun orang kata dia akan jadi site supervisor, kan? Ataupun dia boleh jadi skill worker. Contoh kita faham dekat dalam construction sekarang ramai kita kekurangan skill worker untuk tiling dan sebagainya. So dia memang betul-betul skill. Dia bukan buat kerja lepas bata yang orang kata 3D ni tak. Jadi persepsi tu bila parent rasa macam anak saya bila masuk construction dia akan buat kerja macam ni. Anak saya bila masuk electrical elektronik dia akan kerja macam ni. So itu persepsi yang salah sebenarnya.
Okey, terima kasih Dr. Yanti. I think satu kupasan agak jelas ya. Okey, kalau kita lihat perkembangan semasa graduan Tibet ini dikatakan perlu selari dengan keperluan industri. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sedikit sebanyaklah mengenai ekosistem Tibet di negara kita ni, adakah kita ni standing ataupun at par lah dengan Tibet di negara-negara maju yang terlebih advance ya, macam Jepun, Korea, in fact Jerman kan. Macam mana kita melihat ekosistem Tibet itu sendiri? Okay, setiap negara ni dia unik, Prof. Sangat unik kan. Negara kita ada 13 kementerian yang yang offer program TVET. Maksudnya institusi TVET di bawah 13 kementerian. Yang paling latest is MITI lah. MITI ada Akademi Industri. Dia tak ada institusi dia sendiri tapi dia nak build Akademi Industri. Yang lain 12 kementerian dia ada institusi sendiri. Jadi kalau kita nak bandingkan negara kita dengan negara luar ni dia dah establish dia punya polisi dasar dah berpuluh tahun, 40 tahun, 50, 60 tahun ke belakang. Kalau kita nak kata kita nak buat satu perbandingan, is not equivalent apple to apple lah. Okay. Tapi kalau kita melihatlah kepada orang kata the way forward kan, kalau kita tengok negara-negara luar, kalau tengok penyelarasan untuk keperluan industri, Korea, Jepun, mereka ada satu penyelarasan. Dan di Malaysia kita dah come out dengan satu solution adalah untuk membangunkan MTVET. Cumanya MTVET ini pada pandangan saya lah perlu dijadikan sebagai satu suruhanjaya yang tidak berada di bawah mana-mana kementerian supaya orang kata dia tak bias. Jadi it's a one suruhanjaya yang boleh come out dengan dia punya own policy and dasar supaya dia boleh di-comply lah oleh mana-mana kementerian ataupun institusi VET. Lepas tu kalau kita tengok penggunaan industri dan sebagainya, kita tahulah macam sekarang China, and then kita tengok Eropah, mungkin Jerman dan sebagainya. Di Malaysia ni kalau kita tengok perubahan tu ada, tapi dia very slow lah. Saya kata, tapi kerajaan sendiri dah bangunkan NIM, New Industrial Master Plan 2030. Jadi dalam NIM ni kita dah bagi tahu yang kita akan offer lagi banyak orang kata bidang-bidang baru, peluang-peluang yang baru. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kerajaan ataupun kementerian-kementerian, kita dah ada inisiatif untuk kita pergi seiring dengan TVET di negara-negara luar. Cumanya bagi saya kita perlu ada satu orang kata kita perlu centralization tu perlu ada. Jadi sebagai macam saya cakap telah dengan wujudnya MTVET dan sebagainya, kalau kita nak tengok kerangka kurikulum dan sebagainya, di Malaysia kita dah ada KOPTIPA yang dibangunkan oleh MQA dan JPK untuk menyelaraskan semua program-program TVET yang ditawarkan oleh Institut TVET. Dan kita ada penarafan tunggal untuk menaraf program-program oleh Institut TVET. Jadi kita menuju ke hadapan. Cumanya kalau kita ada satu suruhanjaya, satu polisi, satu dasar yang spesifik untuk TVET, untuk melihat keperluan bukan melihat keperluan TVET. Keperluan TVET telah dilihat dengan baik. Cumanya untuk kita adakan satu ekosistem yang lebih baik dengan dasar dan polisi yang orang kata mantap. Dan saya rasa kita boleh pergi lebih jauh lah ataupun sama at par dengan negara-negara lain. Okay. Satu kupasan yang menarik. Mungkin saya nak lanjutkan perbincangan. Mungkinlah sekarang ni isu yang selalu dihebahkan di media masa adalah satu graduan yang tidak mendapat gaji yang setimpal dengan kelulusan masing-masing. Dan sekarang ni banyaklah usaha untuk kita pastikan graduan ni dia akan sekurang-kurangnya dia akan dapat gaji at par ataupun gaji premium. Jadi bagaimana Dr. Yanti melihat, adakah graduan dalam mana-mana bidang TVET ni mereka juga ada peluang yang samalah untuk mendapat gaji yang kita rasa mungkin lebih munasabah ataupun above market ataupun gaji yang boleh dianggap sebagai gaji premium. Okey, kalau kita melihat kepada Akta Gaji 2011 dan telah ditambah baik pada tahun 2022 yang menyatakan bahawa gaji minimum adalah pada 1,500. Ya, betul. Tak pedulilah you ada degree, you ada master, you boleh dapat 1,500 secara minimum. Isu di sini adalah apabila gaji ini tidak ditawarkan mengikut tahap kompetensi. Jadinya, tahap kompetensi ini perlu menjadi satu ukuran untuk pemberian gaji. Macam saya kata tadi lah, unskilled, semi-skilled dan skilled worker. Kalau kita lihat kajian yang pernah kami jalankan bersama Kementerian Sumber Manusia, kita ada buat pengiraan ROI untuk mana-mana graduan yang mendapat SKM tahap 1 hingga tahap 5 lah. Dan untuk ROI, setiap ringgit yang dibelanjakan, mereka boleh dapat minimum RM5 pulangan balik.
Dan jika graduan-graduan atau pekerja-pekerja ini mempunyai sijil profesional certificate yang diiktiraf oleh industri ataupun antarabangsa, ROI boleh pergi sampai ke RM28. Okay. Dan kebanyakan mereka bekerja di luar negara. Dekat sini kita nampak berlaku pencairan kompetensi. Tapi kalau kita pandang daripada satu sudut yang positif, itu menunjukkan bahawa graduan-graduan TVET Malaysia diiktiraf di luar negara. Kalau kita lihat pun graduan SKM pun ramai je yang pergi ke Arab buat train punya rail kan dan sebagainya. So ramai graduan kita diiktiraf di luar negara dan bila mereka pergi ke satu level yang lebih tinggi, dapat professional certificate, mereka punya gaji adalah lebih tinggi. Sebenarnya lebih premium. Tapi perkara ni tidak diwar-warkan dan kita ramai kita punya graduan-graduan, pelajar-pelajar kita semua tak nampak. Oh, saya buat apa lepas ni? Lepas ni apa? What's next? So that's why saya kata the ecosystem tu perlu lebih baik. Dan di situ datangnya kami lah untuk perkara-perkara ni kita memang banyak war-warkan lah terutamanya kepada Okay, semakin menarik perbincangan kita ni. Mungkin kalau boleh kita nak highlight baliklah lanjutan daripada Kongres Ekonomi Bumiputera. KB mungkin Dr. Yanti pun dah sedia maklum ya. Dalam salah satu agenda utama lah KB tersebut adalah untuk memberi fokus kepada pembangunan 4 bidang baru lah dalam TVET ya, iaitu kenderaan elektrik, kecerdasan buatan, komunikasi digital dan juga tenaga solar lah. Di samping usaha untuk memperluaskan TVET ataupun untuk mewujudkan gagasan tahfiz TVET. Kan, itu satu agenda utama negara lah. Jadi soalan saya, bagaimanakah ekosistem semasa TVET yang ada di Malaysia ni, boleh tak kita cater agenda baru tadi dan sejauh mana KPU dinamika TVET ni boleh memainkan peranan? Kalau macam yang saya kata tadilah, kalau kita lihat perkembangan semasa, kalau sebelum ni kita tak ada akreditasi tu adalah berbeza. Di bawah MQA dan di bawah JPK untuk SKM, MQA untuk degree dan yang mana di bawah KPT lah. So kalau kita lihat sekarang kita dah ada KOPTIPA di mana akreditasi itu untuk accredit institusi supaya dia bersedia untuk offer the new program untuk memastikan institusi ni boleh sustain dengan facilities yang ada dan sebagainya. So itu adalah salah satu orang kata inisiatif yang sedang berlangsung dan kemudian kita ada penarafan tunggal tadilah untuk menaraf institusi TVET. Seterusnya kita ada satu inisiatif yang barulah adalah TCH, Pusat Kecemerlangan Industri melalui inisiatif TVET Collaboration Hub. TVET Collaboration Hub ni adalah untuk kita wujudkan kerjasama di antara industri dan juga institusi, sebab kita tahu kita institusi adalah sebagai supply dan industri adalah demand. So kita kena faham kehendak semasa industri, jadi kita boleh supply apa yang industri nak. Kalau kita lihat kepada tahfiz, tahfiz TVET ni dibangunkan adalah untuk memberi peluang dan ruang kepada pelajar-pelajar tahfiz untuk bekerja di dalam bidang TVET selain daripada mereka bekerja dalam bidang keagamaan lah. Jadinya mereka juga menjadi teknopreneur dan sebagainya. Betul. So memberi ruang dan peluang kepada mereka untuk explore bidang-bidang baru. Jadi kita tak nak graduan-graduan ni, bila kita tengok kita pun fahamkan kalau kat Malaysia ni bila jadi cikgu agama, cikgu mengaji, gaji tu kadang-kadang orang kata seikhlas hati kan, macam tu. So kita nak pastikan mereka ni punya ruang dan peluang untuk become orang kata job creator ataupun masuk ke dalam bidang-bidang TVET dan pada masa yang sama mereka adalah hufaz lah. Daripada KPU Dinamika sebenarnya kami dalam proses bekerjasama juga dengan institusi-institusi tahfiz dan kita telah bangunkan sebenarnya beberapa modul untuk technopreneurship ataupun entrepreneurship mindset untuk kita berikan latihan kepada pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar tahfiz ataupun pelajar-pelajar universiti untuk memastikan mereka ada this entrepreneurship mindset. Kalau kita sebut entrepreneurship mindset, dia bukanlah dalam sudut ekonomi dan sebagainya, itu bukan kepakaran kita. Kepakaran kita adalah macam saya kata tadi, advanced TVET yang memfokuskan kepada kemahiran tinggi yang melibatkan kemahiran berfikir, kan, digitalization, global citizenship. So perkara-perkara tu yang kami masukkan ke dalam modul entrepreneurship mindset ni untuk pastikan teknopreneur yang bakal keluar ni mampu sustain their own business. So itu yang sedang kami usahakanlah bersama-sama dengan industri juga. Alright, okay.
Okey, saya ada lagi beberapa soalan lah. Jadi mungkin soalan berikutnya lebih kepada mengkhusus kepada KPU yang ditajuk oleh Dr. Yanti sendiri ya. Jadi kalau doktor tidak keberatan, mungkinlah doktor pun ada your own plan, future plan, apa yang doktor nak capai, nak bawa KPU Dynamica Tibet ni sampai ke mana? Okey. Sebenarnya plan tu kita ICOE kita normal lah, ICOE dan sebagainya. Sebenarnya yang paling utama adalah kita nak menjadi satu pusat rujukan kepada mana-mana institusi, kementerian, industri, dan kita nak menjadi jambatan yang menghubungkan institusi, kementerian, industri, masyarakat. Dan pada masa yang sama kita nak jadi katalis kepada institusi TVET yang dekat Malaysia untuk kita promote TVET. Sebenarnya kebanyakan lah kalau kita tengok bila kita develop di KPU Pendidikan Universiti, dia banyak fokus kepada sendiri. But then kami, sebab daripada awal kami telah bekerja bersama dengan industri, bersama dengan masyarakat, dan sekarang ni kami menjadi katalis, maksudnya kepada BPLTV, College Vocational. Saya promote College Vocational kepada masyarakat, kan? Kita bagi tahu possibility, probability, potential untuk pergi ke College Vocational. Kita bekerjasama dengan College Community. Kita promote untuk pelajar-pelajar pergi ke College Community. So, kami nak menjadi katalis untuk mempromosikan institusi TVET ni sebab kita nak tanamkan knowledge, kefahaman mengenai TVET. So, kita nak jadi satu pusat rujukan utama sebenarnya dalam pendidikan advanced TVET yang melibatkan polisi, dasar, kemahiran berfikir level tinggi dan sebagainya. Kalau technical, teknologi memang kami tak buat. Saya cakap terang. Kalau orang kata, oh you buat TVET, kenapa tak buat teknologi? Kita tak nak kacau kerja MTON. Kita tak nak kacau kerja institusi TVET yang lain yang ada kat Malaysia. Kita ada 1344 dan mungkin bertambah, kan? 1344 yang dah buat teknologi. Jadi kami tak nak ambil kerja tu. Apa yang kami buat adalah pendidikan dan advanced TVET yang fokus kepada polisi, dasar, ekosistem, kemahiran berfikir, technopreneurship dan sebagainya untuk kita embedkan dalam kemahiran teknikal atau teknologi yang mereka ada. Jadi kita split lah, tak adalah saya pun nak buat kerja teknologi, saya pun nak buat kerja tu. So dan kami menjadi katalis lah tadi untuk memastikan bahawa KPU Dynamica TVET ni boleh menjadi satu pusat rujukan kepada masyarakat, industri, kementerian dan juga institusi lain. Untuk dia betul-betul lah kita panggil translate apa yang kita buat, in particular research ataupun kepakaran yang kita ada, macam mana kita nak memberi manfaat lah kepada keempat-empat entiti tadi kan. Mungkin Dr. Yanti boleh share sikit lah mungkin ada projek-projek yang telah ada success story-nya yang lepas, ataupun mungkin forward looking projek-projek yang rasa di mana benda ni akan memberi kesan besar lah kepada usaha untuk membangunkan TVET negara. Kita banyak sebenarnya dapat, dan kita buat projek perundingan terutamanya dengan kementerian dan juga industri. Yang tahun 2019 kita buat kajian dasar untuk Kementerian Pengajian Tinggi untuk membangunkan model College Vocational berteraskan industri. Jadi dalam model tu kita come up dengan strategi pelan tindakan berkaitan dengan polisi, hala tuju, College Vocational dan sebagainya. Dan ada beberapa perkara yang telah kita cadangkan dalam laporan tu pun telah diguna pakai dan sedang diguna pakai oleh College Vocational. Salah satunya adalah jawatan kuasa pemandu industri di College Vocational dan sebagainya. Jadi bagi kami walaupun kita nampak kajian tu, kebanyakan orang kata, banyaklah saya tengok dalam Facebook dan sebagainya, orang kata kajian yang kita buat dah habis, letak kat almari. No, saya bila buat kajian, kita nak pastikan dan kita akan follow up. Kalau kami dengan College Vocational ataupun BPLTV, habis je kajian College Vocational berkaitan dengan industri, kami masih lagi bekerjasama dengan BPLTV. Kekal bekerjasama untuk program-program. So bukan one off punya projek lah. Bukan, kita tak buat. And then sebelum ni juga kita ada kajian bersama Kementerian Sumber Manusia berkaitan dengan persijilan profesional industri dan antarabangsa, untuk kita explore tentang persijilan SKM, industri dan antarabangsa. Dan bila kita dah faham mengenai persijilan ni, kita jadi katalis untuk war-warkan kepada anak-anak yang dah jadi graduan TVET, lepas ni hala tuju you macam mana. Dan sekarang kita tengah buat satu kajian dasar juga di bawah KPT yang diberikan oleh Kementerian Ekonomi untuk membangunkan satu performance based funding, instrumen, model simulasi, strategi
untuk institusi TVET di Malaysia. Jadi kita akan bangunkan satu instrumen yang akan diguna pakai, insyaAllah. Kita tengok KE cakap macam ni kan, Kementerian Ekonomi cakap macam ni, yang akan kita guna pakai untuk memastikan semua institusi TVET ni bila dinilai dan bila dia nak minta funding akan berdasarkan performance lah. So hopefully semua institusi TVET ni akan bersaing dengan lebih baik untuk perform dan mendapat fund yang terbaik lah untuk kita boleh perkasakan lagi TVET negara. So kebanyakan research yang kita buat adalah research berkaitan dasar dan research dengan industri. Kita dapat pembiayaan daripada industri untuk entrepreneurship mindset dan kita embedkan untuk TVET teknopreneur, dan kita bekerjasama dengan industri untuk drone di MakerX Lab. Di bawah MakerX Lab kita ada satu program iaitu Drone Incubator, merupakan drone incubator pertama di Malaysia di bawah Aksa Drone yang telah kerjasama di antara Futurize dan juga UKM lah. Dan jadi kami merupakan catalyst juga untuk memperkenalkan tentang teknologi drone, tapi fokus kami adalah kepada drone sport lah, drone soccer dan juga drone racing. Kita bekerjasama dengan KBS, MSF dan sebagainya. So itu adalah apa yang kita buat lah. Bila kita kata TVET, kita banyak buat social science, kita bukan buat teknologi. Jadi saya banyak bersosial lah, Prof Zul. Memang kerja kita kan social science, researcher kan. So bersosial je lah kerja kita. Okey. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak sembang ni Dr. Yanti ni, tapi masa agak mencemburu kita. Jadi mungkinlah kata-kata terakhir sebelum saya tutup sesi ni, mungkin Dr. Yanti nak motivate kepada penonton, khususnya generasi belia lah, okey, supaya mereka memandang TVET ni sebagai satu terpanggil apa, bidang yang boleh memberi sinar harapan mereka lah untuk kemajuan kejayaan mereka. Silakan. TVET bukan second choice. Okay. TVET adalah pilihan yang setara dengan arus perdana. Okay. Jadi kalau daripada awalnya kita tahu kemampuan kita adalah lebih kepada teknikal, just go to the technical punya field. Sebab peluang dalam TVET terlalu besar. Okay, selain daripada you bekerja dalam industri, you akan jadi skill worker, dan hala tuju you untuk pergi lebih jauh tu adalah lebih besar. Sebab bila you dah ada sijil dalam TVET, sijil kemahiran dan sebagainya, you boleh pergi kepada professional certificate yang diiktiraf oleh industri dan antarabangsa. Kerana professional certificate ni nak ambil, dia kena ada experience dalam bidang. Dan kebetulan bila you dah ada sijil kemahiran ni, dan you boleh upgrade, you kerja dan you upgrade kepada professional certificate recognized by industri dan juga antarabangsa, gaji you akan lebih banyak dan you boleh pergi ke peringkat yang lebih besar. Jadi jangan ikut ataupun jangan orang kata masih lagi dalam persepsi yang sama. Kalau ibu bapa, anak saya tak pandai masuk TVET, tak. Anak kita semua pandai. Okay. Semua, every children are unique in their own way. Unique in their own way. So cuma mereka tak ada kebolehan. Kita tak boleh nak kata gajah, ikan, panjat pokok. Kan? So setiap anak tu dia unik, dan kita kena bersedia dan kita kena fahamkan diri kita apa itu TVET, dan kita kena cari peluang untuk anak kita explore dunia TVET, dan kita kena terbuka. Jangan nampak TVET ni buat kerja rencam. Kerja rencam bukan kerja kita. Kerja rencam is warga asing. Kan? Itu sebenarnya. That's why kalau kebanyakannya kalau kita tengok yang buat kerja rencam rakyat Malaysia, itu satu kerugian bagi saya. Kerja rencam, contohlah kita ambil cleaner, sepatutnya itu semua warga asing. Sepatutnya yang buat kerja cleaner ni, kalau dia warga negara, kita kena tarik dia untuk dapatkan lifelong learning punya training, pergi ke arah TVET yang lebih tinggi, jadikan mereka skill worker. So peluang dan ruang untuk TVET tersangat besar. Boleh saya katakan gaji sebenarnya dalam bidang TVET adalah lebih tinggi jika anda faham hala tuju dalam TVET. Okey, sangat menarik pencerahan tadi. Harap apa yang disampaikan Dr. Yanti tadi telah memberikan satu motivasi tinggi lah kepada anak-anak kita lah. Okey, saya rasa kita telah menghampiri penamat. Jadi bagi pihak Pusat Idea UKM, khususnya kluster transformasi sosial dan ekonomi, saya ucapkan terima kasih lah kepada Pesumadia Teknologis Dr. Yanti atas kesudian bersama dengan kita. Kita berharap semoga apa yang kita bincang tadi merupakan satu wadah untuk percambahan ilmu, memberikan motivasi khususnya kepada generasi belia lah, supaya mereka juga memberi sumbangan yang signifikan kepada usaha lah untuk membangunkan ekonomi negara. Khususnya kita nak melahirkan modal manusia yang memang berkualiti tinggi.
Saya juga berharap semoga KPU di bawah pimpinan Dr. Yanti, Dinamika Tibet ni akan tumbuh mekar dan berjaya mencapai apa yang telah diimpikan selama ini. Mungkin satu hari nanti akan berjaya menjadi Center Westland, upgrade lagi. Mana tahu satu hari nanti boleh menjadi terpanggil High Core, apa terpanggil Center Westland at Ministry level lah. Jadi mungkin itu yang diimpikan lah oleh Dr. Yanti dan tim. Akhir kata kepada semua penonton, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notifikasi untuk siri podcast Cetusan Idea yang berikutnya. Sampai di sini saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.